Assalamualaikum dan salam sejahtera. Skop edisi Pasca Belanjawan Selangor 2026 bersama saya, Dewi Abdul Rahman. Baiklah, pendidikan mengenai kesihatan mental semakin menjadi tumpuan dan dalam pembentangan Belanjawan Selangor 2026 pada 14 November yang lalu, Selangor memperkukuh usaha dengan meningkatkan peruntukan serta pendekatan yang lebih holistik di sekolah. Dan dalam episod kali ini, kita bersama Miss Suyashaa Sri Sukendran iaitu Pengarah Bersama Pendidikan Pocket of Pink untuk kita membincangkan apakah bentuk intervensi terbaik, bagaimana stigma di sekolah boleh dihapuskan dan sejauh mana ekosistem sokongan mampu diperbaiki demi kesejahteraan pelajar. Terima kasih kerana sudi bersama kami, Miss Suyashaa. Terima kasih, Puan. Sehat? Sihat. So hari ini kita akan bincang tentang topik kesihatan mental ni, especially dalam kalangan pelajar sekolah. Jadi Miss Suyashaa, Kerajaan Negeri Selangor meneruskan program Selangor Mental Sihat pada tahun depan dengan meluaskan skop pendekatan kepada pelajar sekolah. Apakah komponen yang anda rasa paling penting sebenarnya dalam pendekatan yang holistik atau menyeluruh tu? Okey, sebelum saya memberikan pendapat saya berasa bahawa mental health itu adalah satu komponen yang paling penting yang telah diberikan emphasis oleh Kerajaan Negeri Selangor. But to answer your question, pada pendapat saya komponen paling penting ialah saya berasa bahawa iaitu sarang awal serta intervensi berstruktur. Kenapa ini adalah penting? Adalah kerana tanpa saringan awal, pelajar yang mengalami tekanan berat dan awal kemurungan mungkin tidak dikesan. Terutama kerana stigma atau mungkin pelajar tidak tahu bahawa apakah yang mereka sedang mengalami itu adalah mental health issue. Dan dengan intervensi berstruktur seperti kaunseling, aktiviti kemahiran coping dan sebagainya, kita dapat memberi sokongan yang bersasar dan praktikal, bukan sekadar kefahaman, tetapi tools yang sebenar untuk mengurus tekanan emosi dan cabaran hidup dalam kalangan remaja. Bukan itu sahaja, melalui Minda Sehat yang telah dibentangkan oleh Exco Kesihatan dan Alam Sekitar YB Jamalia Jamaluddin, kombinasi kedua-dua membolehkan kita membuat pencegahan krisis lebih awal dan membina daya tahan jangka panjang dalam kalangan anak-anak murid kita. Baik, Suyashaa, tadi Suyashaa ada sebut tentang mungkin mereka tak tahu pun mereka mengalami masalah kesihatan mental. Jadi mungkin ada tak contoh-contoh yang kita boleh gambarkan sebenarnya mereka ini mengalami kesihatan mental? Kemurungan mungkin daripada cara mereka berkawan, cara mereka mungkin berada dalam komuniti. Macam mana Miss Suyashaa? There's something that kita kena faham bahawa dalam kalangan murid, mereka yang mengalami kemurungan atau stres, diorang tidak akan menunjukkan symptoms. Diorang akan berdiam sahaja dan cara mereka berkawan tu macam cara murid yang normal berkawan. We cannot identify murid tu yang sedang mengalami masalah mental. Tetapi apa yang kita perlu buat untuk identify adalah bukan cara mereka berkawan, tetapi cara mereka berinteraksi dengan orang lain, sebab mereka yang mengalami mental health issue, diorang berdiam, diorang akan cakap macam like normal. Tapi tiba-tiba bila mereka meluahkan perasaan, like I am going through something, saya telah mengalami isu mental stress ke, then that is when kita perlu intervention, kita perlu buat early intervention, iaitu saringan awal. That's how we identify. Sudden of macam mendiamkan diri, menjauhkan diri daripada orang ramai pun salah satu mungkin isu yang perlu dipandang berat. Betul tak, Suyashaa? That's true. Baik, Suyashaa, pelajar sering malu atau takut untuk mendapatkan bantuan. Jadi pada pandangan anda, bagaimana sebenarnya budaya stigma di sekolah ini boleh diubah dan mungkin apa strategi yang paling berkesan boleh dibuat? Okey, menurut kajian saya, yang kajian saya buat dan telah dibuat oleh Selangor kini, mereka menjalankan bahawa kempen kesihatan mental di sekolah bukan hanya melibatkan pelajar,
tetapi kita perlu melibatkan juga ibu bapa sebab kita tahu bahawa ibu bapa merupakan benteng pertahanan pertama untuk anak-anak. So supaya isu kesihatan mental ini bukan sesuatu tabu sebab bila kita cakap pasal mental health, we view it as satu tabu di masyarakat, right? And terdapat beberapa strategi untuk mengubahkan mindset ibu bapa juga guru ataupun pelajar iaitu untuk masukkan modul kesihatan mental dalam kurikulum sekolah. Kini kita ada mata pelajaran PJPK, tetapi kita ada bab yang menekankan bahawa tentang apakah itu stres, apakah itu kemurungan. But when we are taught about it in school, kita guru-guru tidak menekankan the importance of it. Dia sedia ada, tapi kita tak menekankan the importance of it kepada pelajar kita, right? So saya punya cadangan lain adalah juga untuk mengadakan program seperti Hope Squad, menunjukkan keberkesanannya adalah program pencegahan bunuh diri sebab kini kita terdapat beberapa kes bunuh di sekolah seperti tikam pelajar ataupun kes buli yang sering meningkat, right? So program Hope Squad telah menurunkan stigma di sekolah serta meningkatkan perilaku minta tolong. Ini adalah satu kajian yang telah dibuat di antarabangsa yang kita boleh mendapatkan sebagai contoh. Selain itu, kita perlu latih guru, bukan sahaja kaunselor, untuk kenal pastikan tanda awal tekanan emosi di pelajar dan bagaimana mereka boleh memberikan sokongan awal yang tidak menakutkan pelajar. Sebagai contoh, Ayam Tai dalam laporan menyerangkan agar guru diberi latihan mengurus emosi kemahiran, menyelesaikan masalah. So itu adalah cadangan saya untuk menukarkan stigma. Terdapat juga yang I cakap tadi kan, tidak kebanyakan murid yang mengalami mental health issue akan menyuarakan suara, right? So one of the importance kita perlu menekankan bahawa adalah penggunaan bahasa. Sebab penggunaan bahasa yang betul sangat penting. Seperti yang disarankan oleh IKM, cara kita bercakap tentang kesihatan mental boleh ubah stigma. Bukan dan tidak dilihat sebagai stigma sahaja. Mungkin bagi contoh macam mana cara kita bercakap tentang bila kita nak cakap tentang kesihatan mental ni, how do we communicate to the people to tell them that it's okay, macam tak apa, this is everyone is going through this. Macam mana tu, Suyashaa? Okay, so macam mana kita dengan bahasa yang betul? Okay, in my peers dengan saya juga, like you boleh dengar perkataan itu stress or I'm depressed, macam telah diluangkan seperti biasa-biasa. Even though kita berdialog macam biasa je, communicate macam biasa, but you have to take it don't take it lightly lah, betul tak? Betul, So we don't understand the importance of the word stress ataupun depression, right? Kita semua main-main dengan perkataan tu je, oh I'm stressed, I am depressed. Tetapi murid-murid yang sering mengalami itu, diorang tak akan menyuarakan. So what we have to do is, yang I cakap tu saringan awal. So we need to identify what are they going through. Lepas tu kita boleh buat intervention sebab setiap orang dia punya lain punya menyuarakan. Do we need statistic at schools? Yes, I agree. Bila I buat kajian pada tahun lepas semua, I terdapat bahawa the last statistics that we have oleh mental health di Malaysia dalam kalangan remaja was in 2023. Kita dah 2025. That was 25. That was like 2 years ago. Back, And dalam statistics itu, 71.9%, 71.91% terdapat bahawa kita telah berubah mental health kepada arus yang baik, tetapi we are not addressing the main core issues dalam itu. So we have like a gap sebab sering kita tak tahu berapakah statistik murid yang mengalami kemurungan. So we are relying on all data. The latest data pun membolehkan kita tahu sebenarnya kan apa punca dan macam mana kita boleh ada intervensi tertentu dia. Baik, Suyashaa,
kita tahu mental health issue ni is very serious thing lah. Nowadays especially, macam Suyashaa cakap tadi, di sekolah pun dah ada kes bully, bunuh, semualah. Memang very scary nowadays kan. Jadi bagi memastikan program dilaksana secara berkesan, Suyashaa, mungkin apakah bentuk sokongan atau latihan yang paling diperlukan oleh guru untuk sebenarnya memahami emosi remaja dengan lebih baik? Sebab kita tahu ada kaunseling di sekolah, tapi macam mana keberkesanan kaunseling di sekolah tu? Okay, so I was not long ago I graduated SPM, right? So during my years di sekolah menengah, kita ada guru kaunselor. One of the things that dalam kalangan murid kita yang kita perasan atau like we feel, iaitu kita tidak boleh percayai guru kaunselor. Sebab kita takut the stigma that you have. Kita takut bahawa apa yang we are going through, guru-guru akan gossip. So that is one of the things we fear, which is privacy of the students, right? So because there was once, even though we have guru counselor, back when I was saya berumur 13 masa COVID-19, sebabkan kita kat rumah, like we didn't go out and all that, right? So masa tu kita digalakkan untuk membuat saringan mental health oleh sekolah. Bila saya buat mental health itu dan during at that point of time my mental health adalah risiko. It was on risk. That was the feedback I got. So and then guru kaunselor panggil saya untuk like an online Google Meet session dengan pelajar-pelajar yang lain yang telah mengalami yang dia punya result adalah risiko, right? And one of the ways that they actually helped us, that didn't help us at all, was diorang main lagu meditation. Oh my God. Yeah, so it didn't help. Yeah. So ever since then, so ever since then, like apabila kita ada saringan awal, we all lie. Kita tipu, like we all lie. Sebab because it's not helping us at all. That's mean dia orang tak dapat tahu pun what is the actual problem of us. Yes, we have the tools, but like I said, we do not make use of the tools. So untuk guru kaunselor lebih berkesan menolongkan ataupun understand a student lebih better adalah untuk mengadakan latihan pemulihan. Latihan pemulihan counselling dari perspektif yang pelbagai. Okay, so termasuk pendekatan like budaya, agama jika sesuai, because we are a multicultural society. So sebagai contoh, kajian UKM menunjukkan teknik counselling pemulihan mempunyai potensi besar dan bila digabungkan dengan nilai kerohanian, psikososial terutama di dalam kalangan remaja. And lagi satu I would like to add on ialah latihan trauma informed. Like I said, they are guru counselors, diorang ada license, but how informed are they on the current mental health, right? So latihan trauma informed akan membantu guru mencipta persekitaran kelas yang lebih selamat, macam safe space, bukan sekadar kita cakap you have a safe space, you can tell us, right? So di mana pelajar yang mengalami trauma merasa lebih selamat dan difahami, right? So bukan itu sahaja, kita perlu menggunakan pendekatan inovatif seperti latihan realiti terimbul. Because now we are in the 21st century, kita guna banyak teknologi, AI semua kan. So like we don't really see counsellors as something. Sebab kini pun we have students like I myself ataupun my peers, kita pergi chat GPT tanya for like consultation. And then you can just Google it, like how to manage stress. Correct. Ataupun kita pergi chat GPT, I am stressed, please help me. So that's what they do now. So one of the things yang kita boleh buat adalah adalah untuk mencadangkan bahawa platform VR atau MR untuk bantu guru latih interaksi sosial dan regulasi emosi sebenar. How does that VR helps? Okay, so because VR is an alternative reality, right? So when students are so ingrained into technology, they get to adapt to, because they learn faster when they play games. That's something. Because our brains are programmed to learn faster. Makes sense, yes. Yeah, so when we play games, we think fast, we think quick. We also develop certain skills, kan? So how do I say we integrate VR in mental health is that they also learn and they can also faham bahawa like there's alternative ways yang diorang boleh address their mental health, bukan sekadar pergi dengan guru counselor. So tu adalah cadangan saya. Suyashaa, just now you mention yang you sendiri pun dalam tahap risiko semasa penilaian tu. Actually what you feel that time sebenarnya? Sebenarnya because I was at home during at that point of time, macam like with the four walls kan, so rasa stress,
sebab budak kecil kan tak dapat keluar. That time I baru masuk tingkatan 1 je. So I didn't get to see my friends ataupun peers. So asyik dekat rumah. So like yang stres yang like, menyumbangkan kepada my mental health jadi risiko adalah seperti pembelajaran, like online class and banyak homework back to back, like morning sampai petang, sampai kalau teacher tak boleh make it, lepas tu homework lagi. Faham. So like there was like no break. It was a very back to back thing. So and dulu Suyashaa meluangkan perasaan stres melalui game. Tapi over time saya berasa bahawa like me playing game was addicting. So I kena stop and find other coping strategies. Macam I suka baca buku, mewarna. So there are other ways. You talk to anyone? I mean, like your parents, your friends, your peers? At that point of time, yes, I talked to my mom. Sebab masa when I was 13, I was bullied actually by my seniors. So that menyumbangkan my mental health to be very bad. So I actually told my mom about it. And because my mom is also she has a master's in psychology, so she understood what I was going through, and she tried to help me to get me to where I am. How you managed to get out of the bully? Okay. Suyashaa, bagaimana sebagai seorang pengarah bersama Pocket of Pink melihat peranan parents atau ibu bapa dalam program mental health ni? Adakah ibu bapa sekarang ni lebih terbuka ataupun sebenarnya masih takut dengan label mental health? Okay, so mental health is still a taboo di society kita. Sebab to some degree, kita ada parents yang menganggap bahawa mental health itu adalah tabu. Sebab ramai ibu bapa tidak memahami apa sebenar penyakit mental. Sebab the thing penyakit itself sounds very bad to them, right? So mereka mungkin melihat simptom kemurungan atau atau stres sebagai kelemahan peribadi, like you're weak, you cannot handle yourselves, right? Bukannya masalah kesihatan yang lain. So some parents view it as very negative, and dalam sesetengah community juga pemahaman tentang anak ada masalah mental masih rapuh. Kerana ada anggapan bahawa like semua orang ada tekanan and you don't need help. You can deal it on your own, like you cope, right? So tetapi terdapat like meningkatkan seruannya daripada beberapa NGO serta Pocket of Pink yang telah untuk integrate literasi emosi dan mental dalam kurikulum sekolah untuk menunjukkan bahawa sebahagian ibu bapa dah dalam masyarakat mula accept mental health is a serious issue and it's not a taboo because everyone goes through it, right? So to answer your question, masih ada ketakutan ibu bapa, tetapi trend semakin positif sebab terdapat banyak seruan daripada NGO yang turut menyokong idea bahawa emosi dan kesihatan mental adalah sebahagian normal pengalaman remaja. So there's a good side and a bad side. Mental health ni boleh mungkin daripada apa yang you nampak lah kan, Suyashaa, from what age? I mean like yang boleh mengalami mental health secara teruk ni? Kalau kita nak tanya what age, there's actually no age sebab kids as young as 5 boleh dapat stres sebab masalah keluarga and all that, right? So how can we like, there's no age. Anyone can mengalami mental health issue. Tetapi what we need to do is we need to make sure that the people around us give the best support. Yes. The best thing we can do is peer support system. Di sekolah pun kita ada something called pembimbing rakan sebaya, right? We have pembimbing rakan sebaya. But how effective has the pembimbing rakan sebaya tu kita telah nampak tak beberapa efektif walaupun they are trained but they do not actually help their peers. So we need to make them, like when we select these students untuk menjadi PRS, kita kena menekankan the importance of them menjadi PRS, which is to help their peers. And then how they can gain trust. Sebab tanpa trust, mungkin orang pun tak yang mengalami masalah mungkin mental health ni, dia tak berani pun nak ke depan. Okay, Suyashaa, Kerajaan Negeri Selangor ni telah memperuntukkan 1.5 million ringgit untuk pelaksanaan program ini. So jika peruntukan ini nak dimanfaatkan sepenuhnya, apakah komponen yang Suyashaa rasa wajib diberi keutamaan bagi memastikan impaknya benar-benar sampai kepada student kita? Okay, tadi kita cakap pasal statistik kan, yang 2023 punya. Okay, so one of the things that saya berasa bahawa perlu memberikan penekanan yang terhadap peruntukan yang telah dinyatakan oleh Puan adalah untuk
memastikan Kerajaan Negeri Selangor mewujudkan National Mental Health Being Index, iaitu MWI, untuk mengukur dan memantau kesihatan mental rakyat Malaysia secara sistematik. So we have to conduct this analysis on a rolling basis untuk kita mendapatkan statistik yang terpaling awal, terkini, terkini, correct. So tambahan pula, kita Kerajaan Negeri Selangor perlu pastikan bahawa sebahagian besar dana itu digunakan untuk pelaksanaan saringan berkala. Contoh PHQ, personal questionnaire, right? Bagi pelajar sekolah. Sebab ini penting kerana menurut laporan, 1,020 pelajar daripada 36,428 pelajar menengah di Selangor dikesan berisiko tinggi kemurungan. So, melabur dalam sistem pengurusan data saringan supaya hasil saringan kita ditapis. So, there are two things, which is we need to emphasize the importance of all the students being integrated into PHQ. Lepas tu, kita perlu ada statistik yang paling terkini untuk menolongkan kita membuat intervensi. So, So, dengan gunakan sebahagian dana untuk modul intervensi, mental health di sekolah, seperti modul stres, management 10B, pernafasan dan sebagainya. So, ini berselari dengan strategi minda sihat yang telah dicadangkan oleh Negeri Selangor yang sudah dilaksanakan. So, we are improvising the minda sihat. So, maksudnya peruntukan ini adakah you rasa dia mencukupi untuk cover everything, macam apa untuk mental health issue ni, menangani mental health issue ni, Suyashaa? In my honest opinion, dia tidak mencukupi sebab bila Suyashaa buat kajian, mental health allocation, the budget allocation has been dropped. I think by 3.01% kalau I tak mistake, sebab I telah baca. So it shows that we have importance of mental health. We are putting an emphasis on it, but how much importance kita telah menekankan. So one of the things is that, like I said, tools and budget, right? So contoh kita di city, kita like understand we have certain tools, kita ada kawan. Tetapi like contoh di rural, di Malaysia pula, majority of our people are from the rural area. Yep. So they do not have the tools that they need for mental health issues. So all they learn is to cope. So budget tidak cukup selagi kita telah mendapatkan bahawa like we integrate everyone from the layers of society. Contoh semua lapisan society. That is the importance. Because when we say 1.3, kita anggap okay, semua masyarakat, but we don't see the layers. So we need to put emphasis on how much this society, how much this layer of society needs and compared to this. Sebab every cases is different. Yes, correct. Okay, Suyashaa, jika diberi peluang untuk mencadangkan satu reformasi besar dalam program mental health sekolah, apa yang anda nak tekankan kepada kerajaan negeri dan juga schools? Satu reformasi besar, I think when we talk about mental health, dia skop besar. So when we talk about reformasi of mental health, it is a lot to talk about. Sebab tadi Suyashaa cakap tentang saringan awal dengan intervensi, right? So sebagai benchmark, kita boleh mengambil model yang mencadangkan nisbah profesional pelajar yang lebih rendah agar hubungan kaunseling menjadi lebih bermakna. Which means we hire counsellors, professional counsellors, per the number of students. Contoh, satu kaunselor untuk 300 pelajar. So dalam, let's say satu sekolah ada like 1,000 pelajar. So we have at least 3 to 4 counsellors untuk handle that students. Tapi sebenarnya kaunselor ni pun dia betul-betul kena ada passion. Passion, yes, correct. Some counsellors they are hired, tapi diorang tak ada passion. So, and some counsellors diorang ada passion, tapi over time diorang akan burn out. So, guru pun tidak diberikan sokongan mental. So, we need to put an emphasis kepada guru pun kena berikan sokongan mental, like sending them to programs or health screening as well. Sebab being a counsellor is not easy, as well as dealing with students who have mental health issues. Sebab terdapat segelintir counselling akan menyuarakan perasaan mereka kepada murid yang telah pun mengalami mental health. So it's not no one is benefiting from it, right? So satu like tambahan pula, so like latihan ini bukan like sekadar teori tetapi termasuk aspek diagnosis. So pengurusan gejala, etika dan juga penjagaan dan kaunselor supaya mereka lebih kompeten untuk menghandle pelajar ini. So bukan hanya untuk rujuk sahaja tetapi juga sistem tidak susulan. Because we need to put a
proper intervention, which is make sure we have proper counsellors, right? Sebagai sebahagian daripada reformasi, harus ada polisi jelas. Sebab gini kita Parlimen telah discuss tentang Anti-Bullying Act, right? Yeah. So we need to make sure that every schools put an emphasis on Anti-Bullying Act, like they implement it on the students, right? So Not just saying not it. just saying it, yeah. So pelajar mesti yakin bahawa apa yang dibincangkan tidak akan disebarkan atau digunakan untuk penalti disiplin. So we have to promise the students that their privacy is confidential. When I went to counselling in my school, we didn't, according to my mom, when you have to go to counselling, you kena ada surat confidential between you dengan counsellor. But You have to sign it, it, right? yes. But I don't recall when I went to counselling or anything like that, we required to have a written statement, which I didn't understand the purpose of a written statement. But we did not have a paper that promises us that whatever we discuss is only between four walls. It's PNC. Yeah, PNC, yes. So, so lagipun kalau saya mencadangkan ini kepada Kerajaan Negeri Selangor dan Jabatan Pendidikan Sekolah, saya akan menekankan bahawa walaupun inisiatif seperti Minda Sehat sudah ada saringan intervensi dan rujukan, kerajaan patut memperkukuh aspek profesional. Counselling sebab adalah leap. We have like a loophole there, right? Dan akan memberikan impak yang paling besar dan lestari dalam jangka panjang. So my reformasi is we have to increase the number of counsellors to the number of students. We also have to give sokongan kepada guru, and also we have to strengthen the whole purpose of counselling to the students. Maknanya screening adalah sangat penting sebenarnya, dan bila kita berjumpa dengan kaunselor pun kita perlu faham bahawa kaunselor itu boleh dipercayai. Yes, betul. Ya. Jadi mungkin apa yang Suyashaa nak mungkin bagi tahu kepada orang luar kan tentang bagaimana kita boleh menangani mental health kita ni, since you also experience the same thing previously. So one of the things that I understood is that there's a saying where when we trust people so close to us, we don't tell them what we are going through sebab kita tak nak menyakitikan orang yang terdekat kepada kita. But that's not the case. When you start to meluangkan perasaan you kepada orang yang paling close to, that you say that you trust, trust me, the results are different. They will understand you. But there are some cases where even though you trust that person, you're afraid of getting judged. So that's why it's always important to go to a third party. So contoh kepada counsellor ataupun guru ataupun anyone that is foreign to you, yang don't know you to a T, tetapi diorang tahu yang boleh memahami masalah you. Sebab setiap orang diorang akan bagi cadangan untuk mengawal mental health lain. So when you go to a third party, diorang akan analyse, okay, adakah you betul ke, adakah you salah ke. So that is very important. So that is one of the things I want to say is that always trust the people around you, know who you can trust, and don't be afraid to open up just for being judged. You can also go to other people who are willing to listen to you. Okey, baik. Terima kasih Miss Suyashaa Sri Sukendran, iaitu Pengarah Bersama Pendidikan Pocket of Pink, kerana sudi bersama kita pada hari ini untuk berkongsi pandangan beliau tentang kesihatan mental ini dalam skop edisi Pasca Belanjawan Selangor 2026. Pastinya mental health issue ni bukan satu perkara yang baru, sudah lama diperkatakan, namun sekarang mungkin ternampak serius. Betul. Kerana dengan pelbagai teknologi terkini dan pelbagai lagi medium yang boleh menyalurkan tentang kesihatan mental ini. Jadi macam yang Miss Suyashaa katakan tadi, reach out dan jalani screening serta perlukan intervensi yang betul untuk kita menangani masalah mental health issue ini. Kerajaan Selangor sentiasa mendakap isu kesihatan mental ini agar rakyat di Selangor ini sentiasa terbela dan tiada orang yang tertinggal di dalam pembangunan negeri Selangor. Dengan itu, saya sudahi dengan terima kasih kerana terus bersama kami sehingga kini, dan Assalamualaikum. Terus setia bersama Media Selangor untuk tontonan seterusnya.